untuk menuntut ilmu, untuk menjadi ulama. Dia balik. Bila dia balik, dia terpengaruh dengan penjajah Belanda, dan dia telah bersekongkol dengan Belanda melawan ayahnya sendiri. Jadi ketika Syekh Yusuf Tajul Qalawati datang untuk membantu baginda Sultan Ageng Tirtayasa, baginda telah mengawinkan Syekh Yusuf Tajul Qalawati ini dengan putrinya, maka dia menjadi menantu di samping mufti bagi kerajaan Banten. Berlakulah peperangan. Berlaku peperangan di antara ayah dan anak. Itu yang saya katakan kisah buku sahabat-sahabat kita di Indonesia. Ayah berperang dengan anak kerana anak bersekongkol dengan Belanda. Dan ayah ini pula dibantu oleh ulama yang bernama Syekh Yusuf Tajul Qalawati ini yang datang daripada Sulawesi. Berlaku peperangan yang sengit dengan menang dan kalah silih berganti. Akhirnya Belanda mempunyai kekuatan dari sudut kelebihan dari sudut kekuatan persenjataan. Sultan Ageng Tirtayasa tewas, Syekh Yusuf Tajul Qalawati ditangkap. Bila ditangkap, Belanda ni mempunyai satu tabiat untuk menghapuskan seseorang, baik sultan baik ulama, dia akan diusir, dibuang negeri. Semua sultan-sultan dekat Indonesia yang ratusan jumlahnya, semuanya sama ada diasingkan ataupun dibunuh, terbunuh di dalam peperangan jihad. Sebab tu kita tengok tak ada lagi raja dekat Indonesia. Bila raja tak ada, rakyat tengok pada siapa? Pada ulama. Sebab tu dekat Indonesia berlaku jihad besar-besaran kerana ia dipimpin oleh ulama. Baik, bila Syekh Yusuf Tajul Qalawati ditangkap, dia dibuang ke Pulau Serendip. Itu nama lama bagi Sri Lanka. Dibuang ke Serendip. Rupa-rupanya jamaah haji yang datang daripada tanah Melayu, yang datang daripada Sumatera, yang datang daripada Jawa, dalam perjalanan ke haji, mereka akan singgah dulu ke Sri Lanka untuk mendengar tausiah, untuk mendengar taujiah, pesan-pesan daripada ulama ini sebelum meneruskan perjalanan untuk mengerjakan haji. Bila balik, singgah lagi untuk mendengar pengajaran, untuk mengambil ilmu dan sebagainya. Kemudian baru kembali ke kampung halaman. Lalu Belanda merasakan Sri Lanka tidak cukup jauh. Umat Islam yang pergi menunaikan haji ini, yang mendapat semangat daripada ulama ini, balik berjihad lawan Belanda. Jadi menimbulkan masalah. Jadi mereka menganggap Sri Lanka ini tak cukup jauh, maka dibuang Syekh Yusuf Tajul Qalawati ini di mana? Afrika Selatan. Dekat Afrika Selatan, dia dipenjarakan di Pulau Robben, tempat yang sama Nelson Mandela dipenjarakan. Dan Nelson Mandela menyebut di dalam buku, inilah putera Afrika Selatan yang terbaik. Dan dia, Nelson Mandela, menjadikan Syekh Yusuf Tajul Qalawati ini sebagai pendorong semangat untuk dia. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, bukan Syekh Yusuf Tajul Qalawati saja yang dibuang ke Afrika Selatan. Bahkan ratusan ulama daripada Maluku, daripada Sulawesi, daripada Pulau Jawa yang sangat bermasalah pada Belanda dihantar ke Afrika Selatan. Tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membina agama ini, bagaimana Allah Taala mengembangkan agama ini. Mereka ingat dengan memencilkan ulama ini jauh daripada tanah air, jauh daripada tanah air mereka ini akan mematikan semangat mereka. Apa yang berlaku? Islam berkembang di Afrika Selatan. Salah seorang daripada menulis Quran dengan tangan, tulisan tangan daripada ingat. Dan daripada Quran yang bertulis itulah kemudian dicetak dan diperbanyakkan untuk menjadi bekalan dakwah kepada masyarakat Afrika Selatan. Itulah asal mulanya berkembangnya Islam di Afrika Selatan, yang akhirnya melahirkan tokoh-tokoh seperti Syekh Ahmad Didat pada hari itu. Sebab itu saya sangat berpuja untuk bercakap tentang Islam di Nusantara seperti ini. Dan sumbangannya bukan saja dia
Nusantara. Bahkan dia mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Bahkan dia menjadi punca kepada bermulanya gerakan dakwah di Islam. Jadi Syekh Yusof Tajul Khalwati sehingga hari ini kuburnya akan diziarahi oleh umat Islam di Afrika Selatan. Sebelum mereka nak pergi haji, mereka akan ziarah kubur. Jadi bukan dalam konteks untuk memuja, tetapi untuk menghargai jasa Syekh Yusof Tajul Khalwati yang datang daripada Makassar kepada syiar Islam di Indonesia. Dan nama yang disebut kepada beliau adalah Tuanta Salamata. Ia bahasa Melayu yang sudah berubah ini. Tuan yang selamat. Jadi Tuanta Salamata. Saya cadangkan kalau kita ada kesempatan untuk pergi Afrika Selatan, jangan lepaskan peluang untuk menziarahi kubur Syekh Yusof Tajul Khalwati dan ratusan ulama yang lain yang telah melakukan suatu yang cukup besar kepada masyarakat. Kemudian itu dari sudut maknanya pengembangan Islam. Dari sudut politik, pada tahun 1511 kita tahu Alfonso de Aguirre berada di Melaka. Salah seorang daripada askar yang berpangkat kapten bernama Ferdinand Magellan. Jadi Ferdinand Magellan ini adalah askar Portugis yang berkhidmat di dalam pasukan Alfonso de Aguirre. Dia telah mengambil seorang hamba daripada Sumatera yang dia panggil Mulatu Hitam. Yang ini disebut di dalam sejarah kita sebagai Panglima Hitam ataupun Panglima Awal. Ini asal. Tapi apakah dia seorang panglima? Mari kita bahas. Dia diambil sebagai hamba dan nama yang diberikan oleh Ferdinand Magellan Mulatu. Mulatu ni maksudnya si hitam. Kita saja yang memanggil dia Panglima Hitam, tetapi dia adalah seorang hamba yang dipanggil dan Ferdinand Magellan sebagai si hitam. Saya faham kenapa Cikgu Aminur Rashid, seorang guru, menulis buku Panglima Hitam pada tahun 1958. 1958 itu tanah Melayu baru merdeka setahun. Jadi nak menaikkan semangat orang Melayu ini, maka diwujudkanlah suatu figure yang diangkat daripada seorang hamba kepada panglima. Hakikatnya dia adalah hamba peribadi Ferdinand Magellan. Baik, saya tak nak cerita yang tepat tu sangat. Saya nak cerita tentang suatu yang ada kaitan dengan desa. Ferdinand Magellan ini sudah berpaling tanda. Dia tidak bersetuju dengan apa saudara. Dia balik ke Portugal. Kemudian dia berpaling tanda, dia berkhidmat dengan Raja Sepanyol. Nah, inilah asalnya Ferdinand Magellan mengetuai ekspedisi ke Filipina. Dia telah mendapat bantuan daripada Raja Sepanyol untuk membiayai ekspedisi dia untuk sampai ke India melalui jalan barat dari arah timur, merentas Atlantik, kemudian merentas Pasifik dan akhirnya sampai ke Filipina. Nah, ini yang cerita yang saya nak sebut ini. Bila dia mendarat di Pulau Mactan 1521, di satu garis yang penting sebenarnya, saya akan sebut kalau sempat apa yang berlaku pada tahun 1521. Dia sampai di Pulau Mactan. Suku-suku kaum Pulau Mactan ini tak jauh daripada Delhi. Suku-suku kaum yang berada di sana semua datang untuk melihat kehebatan Sepanyol. Sebab dia datang dengan kapal-kapalnya yang mereka tak pernah lihat, dengan meriamnya, dengan tenteranya yang berpakaian besi, dengan topi besi dan sebagainya. Mereka merasa, wah, ini adalah suatu yang hebat. Jadi mereka semua sujud di kaki Ferdinand Magellan dan mengakui Raja Philip sebagai raja mereka dan masuk Kristen. Semua dibaptiskan.
Siapa yang mengajak mereka masuk Kristian? Siapa yang menjadi juru bahasanya? Si hitam tadi. Jadi kita jangan angkat sangat Panglima hitam ni, sebab dia menjadi juru cakap, juru bahasa untuk berkomunikasi dengan suku kaum. Mungkin ada persamaan-persamaan yang disebut bahasa antara dia yang berasal dari Nusantara dengan penduduk masyarakat indigenous atau orang-orang asli yang berada di sini. Dan kalau kita membaca sejarahnya daripada Spanyol, memang dia dibaptiskan. Kita tak tahu dia beragama Islam atau tidak, tapi dia dibaptiskan. Dan ketika sampai di Pulau Mactan, dia juga mabuk-mabuk bersama dengan penduduk setempat. Okey, bagi siapa yang tahu tentang sejarah Panglima Hitam yang ditulis oleh Cikgu Abdul Rashid, inilah kisah sebenarnya. Nah, ketika dia cuba untuk meyakinkan seorang lagi ketua suku kaum, yang lain-lain ni semua sujud penyembah Ferdinand Magellan, yang seorang ni tak nak enggan. Dia tidak terpesona yang melihat kapal Spanyol yang hebat, tak terpesona. Dia tak terpesona melihat senjata Spanyol. Dia kata, aku tidak akan tunduk kepada mana-mana kuasa atas muka bumi. Ketika orang lain takjub dan langsung menyembah, yang seorang ni mengatakan, aku tidak akan menyembah mana-mana kuasa atas muka bumi. Berarti dia menguasai. Dia beriman bahawa ada kuasa yang maha kuasa, yang tidak perlu takut kepada kuasa-kuasa yang ada di atas muka bumi. Dan dia telah mencabar Ferdinand Magellan sehingga berlaku peperangan. Bila berlaku peperangan, Ferdinand Magellan terbunuh. Dan orang yang melawan Ferdinand Magellan ini namanya Lapu-Lapu. Siapa dia Lapu-Lapu? Kita boleh mencari jawapannya kepada tradisi lisan orang-orang suku. Ketika dia berperang melawan Ferdinand Magellan, dia berbekalkan, dia bersenjatakan sebuah pedang yang bercabang dua. Saya ingat tuan-tuan pun tahu, pedang yang bercabang dua ini namanya kampilan. Dan kampilan ini adalah senjata tradisi orang-orang suku. Dan bila kita kaji tradisi lisan, oral tradition orang-orang suku, maka lapu-lapu ini adalah singkatan kepada fi lapu-lapu. Fi itu bermaksud hilaf. Jadi jelas Lapu-Lapu ini adalah seorang Muslim yang mencabar penjajah Spanyol. Dan dia merupakan perang Moro yang pertama. Pengkaji sejarah perang Moro meletakkan peristiwa ini sebagai perang Moro yang pertama dalam siri-siri peperangan Moro, sehingga 6 ataupun 7 siri, sehingga umat Islam di Mindanao melawan Amerika Syarikat pada tahun 1890. Jadi itu antara sumbangan yang cukup besar. Bila kita bercakap tentang menyekat kemarahan Kristian di Kepulauan Melayu. Dan genting yang lebih hampir lagi dengan kita ini, di mana? Di Brunei. Pada tahun 1527, Portugis datang. Portugis ini, dia tidak cukup menguasai Kepulauan Rempah, Maluku. Dia sekarang ni memandang ke utara pula. Mana? Taiwan, Formosa dan last sekali Nagasaki juga. Maka satu lagi kuasa yang perlu mereka kuasai, umat Islam, satu lagi kerajaan Islam yang perlu mereka kuasai adalah Brunei. Tetapi kita tidak pasti kenapa Portugis tidak meneruskan hasrat. Kerana kalau kita kaji sejarah Brunei, rupa-rupanya Brunei ini merupakan sebuah empire yang kukuh, dan mungkin Portugis dalam perhitungannya merasakan sukar untuk mengalahkan Brunei ini. Maka mereka meneruskan perjalanan dan kemudian membina pangkalan di Formosa, Taiwan, tanpa menguasai jalan yang dikawal oleh kerajaan Brunei, iaitu Laut Cina Selatan. Mungkin kedudukan Portugis di Formosa tidak begitu kukuh sebab mereka tidak menguasai Brunei.
yang menguasai jalan di Laut Cina Selatan. 1527. 1578 Spanyol mencuba nasib. Kalau Portugis tidak meneruskan hasratnya menyerang Brunei, tetapi Spanyol telah mencuba nasib pada tahun 1578 dan menggempur Brunei, membakar Masjid Raya Brunei. Tetapi apa yang berlaku seperti yang disebut, dibincangkan dengan saudara Edi pagi tadi, Brunei berjaya menewaskan Spanyol, dan ini perlu dirakam sebagai suatu pencapaian yang cukup besar, cukup penting dalam sejarah Nusantara ini. Cuba bayangkan kalau Brunei dikuasai British, maka akan terbina satu penggalan di sebelah timur ini yang pasti akan membangkitkan proses dakwah dan perluasan Islam di sebelah timur. Pentingnya Brunei ini dikuasai. Kerana apa? Kerana Brunei lah yang menjadi pusat kepada penyebaran Islam di sebelah timur. Bahkan hubungan Brunei dengan Manila cukup kuat. Pada tahun yang sama 1578 Spanyol juga menggempur Manila dan menumbangkan kerajaan Islam. Kerajaan Islam Manila, rajanya bernama Raja Sulaiman, yang sebenarnya ada hubungan kekeluargaan dengan Raja Brunei. Jadi mereka berjaya menempaskan kerajaan Islam di Manila dan seterusnya menukar nama Pulau Luzon itu daripada Seludang kepada Luzon. Jadi nama asal Pulau Luzon itu adalah nama Melayu, Seludang, tapi sudah ditukar kepada Luzon. Dengan kalahnya kerajaan Manila ini, maka proses pengkristianan menjadi semakin rancak dan semakin aktif, terutama di Kepulauan Bisaya. Sebab kita tahu Islam baru sampai ke Mindanao. Bila Islam baru sampai saja di Mindanao, ianya dipertahankan sampai ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jihad yang berlaku di sebelah Kepulauan Mindanao dan Sulu perlu kita hayati, kerana jihad yang berlaku di bahagian Kepulauan Sulu dan Mindanao ini berlanjutan selama 300 tahun. 300 tahun dengan kalah dan menang silih berganti. Dan Spanyol memang tidak pernah berjaya menguasai Kepulauan Sulu, tidak pernah berjaya menguasai Mindanao. Dan dengan Mindanao dan Sulu inilah kita dapat mempertahankan bahagian timur Nusantara ini. Sehingga apabila Spanyol kalah di tangan Amerika pada tahun 1899, Mindanao dan Sulu ini diserahkan kepada kerajaan Amerika Syarikat. Walau mereka tidak pernah ditakluk oleh Spanyol, tak pernah. Walaupun Spanyol membina beberapa fortress, tetapi mereka hanya tertumpu di fortress itu, sedang kawasan sekelilingnya dikuasai oleh manusia. Jadi apabila diserahkan kepada Amerika, berlaku pula jihad di antara perkumpulan Islam di Mindanao dan Sulu daripada tahun 1899 sehingga Jepun datang. Dan apabila Jepun kalah, Amerika mengisytiharkan kemerdekaan kepada Filipina, dimasukkan Mindanao dan Sulu sekali di dalam Republik Filipina. Maka berteruskanlah jihad umat Islam di Mindanao dan Sulu sehingga hari ini. Dan kemudian kita beralih kepada Maluku pula. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut 1978, 79, 80, 81. Itu adalah satu tarikh yang cukup penting di dalam sejarah kita. Kerana pada tahun tersebutlah, 5 tahun 1978 dengan 1981, inilah tahun-tahun di mana jihad berada pada kemuncak. Tahun 78, Kota Tinggi, setelah bertahan lebih daripada 30 tahun. Ini adalah warisan kerajaan Melaka. Seperti yang saya katakan sebelum ini, Melaka tidak pernah jatuh pada 1511. Melaka hanya menyusun strategi
berundur ke Bertam, kemudian ke Pagoh, kemudian ke Bentan, kemudian ke Kampar, balik semula ke Pagoh, dan akhirnya mereka berkumpul di Kota Tinggi. Mereka membina suatu kota batu di Kota Tinggi yang menjadi pangkalan kepada umat Islam untuk menyusun serangan ke belakang bertalu-talu, sehingga akhirnya Portugis terpaksa menghantar armada induk daripada Goa India menggempur Kota Batu ini pada tahun 1978. Jadi pada jihad secara jelas ni berlanjutan di Melaka selama 60 tahun, 1511 hingga 1578. Dan di masa yang sama juga Sepanyol menggempur Brunei, menggempur Manila. Di masa yang sama umat Islam di Maluku berjaya mengusir Portugis keluar dari Malaysia. Jadi kalau kita lihat sejarah kita ini dalam konteks yang global, dalam konteks serata, maka kita akan nampak gambaran yang lebih besar, gambaran yang lebih jelas. Seolah-olah dekat situ ada satu perancangan, ada satu coordination yang akan menjajah Portugis dan Sepanyol. Dan itu juga menunjukkan bahawa umat Islam juga tidak terpencil di dalam jihad. Tidaklah berlaku jihad yang terpisah-pisah. Okey? Jihad kita berjihad melawan Portugis di Kota Tinggi. Kemudian umat Islam di Brunei, umat Islam di Manila, umat Islam di Maluku. Kalau dilihat dalam bentuknya yang luas, maka kita tidak dapat menafikan memang ada koordinasi, memang ada kesepakatan antara penjajah Portugis dan Sepanyol, dan di pihak kita umat Islam memang merangka suatu pertahanan, satu defense line yang komprehensif. Ini perlu kepada kajian lanjut. Tetapi saya yakin bila kita letakkan sekali dalam satu senario, memang jelas umat Islam tidak terpencil di dalam perjuangan yang tentang penjajah. Mereka ada rangkaian jalinan kerjasama. Kerana semua peristiwa ini berlaku pada tahun yang sama. Jadi kalau kita tengok, kita rumuskan, kita mungkin kalah dekat Kota Tinggi, kita kalah di Manila, tetapi kita menang di Brunei, dan kita menang besar di Maluku. Jadi rumusannya, adakah kita menang atau tak? Rumusannya kita menang, kerana benteng ini terus dipertahankan dan Islam terus berdiri di sebelah timur ini. Jadi saya rasa menjadi tanggungjawab terutama umat Islam yang berada di Pulau Borneo untuk mendalami sejarah kita di sebelah timur Nusantara, untuk melengkapkan kepahaman sejarah kita terhadap penjajahan, terutama gelombang penjajahan pertama Sepanyol dan Portugis. Kita banyak bertumpu membicarakan tentang sejarah Portugis di sebelah barat, dan kita melupakan apa yang berlaku di sebelah timur, sedangkan pertahanan di sebelah timur inilah yang membentengi umat Islam di seluruh Nusantara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa banyak yang saya dah sebut dan banyak lagi yang perlu disebut. Saya menulis semua ini di dalam buku Jejak Risalah di Nusantara. Sebahagiannya sudah diterbitkan. Jadi 1, jadi 2, jadi 6. Apa yang saya bicarakan ini insya-Allah akan keluar dalam jadi 2. Menghadapi penjajah Portugis dan Sepanyol. Melihat usaha umat Islam ini dalam senario yang sama, tapi bukan dalam bentuk yang terpisah-pisah. Bila kita bicarakan sejarah kita dalam bentuk yang terpisah, maka kita tidak akan nampak di manakah titik pertemuan yang tadi. Sedangkan umat Islam ini kuat kerana kesatuannya. Tetapi mereka berusaha untuk memisahkan kita di dalam kotak-kotak negara bangsa. Ini Indonesia, ini Brunei, ini di Danau dan sebagainya. Tidak, kita kena lihat dalam perspektif serata. Kerana kita ini disatukan Islam. Dan bila kita menghadapi penjajah, kita juga menghadapinya sebagai suatu force yang sepadan. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Last kali saya nak tunjuk betapa sepadunya kekuatan yang mengikat umat Islam ini apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis, maka Afonso de Albuquerque membina pakatan dengan musuh-musuh Melaka. Musuh Melaka di selatan adalah kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran ini adalah kerajaan Hindu di sebelah
di Jawa Barat, kerajaan Sunda, orang-orang Sunda yang bermusuhan dengan Majapahit walaupun mereka mempunyai agama yang sama. Apabila kerajaan Majapahit tumbang dan digantikan dengan kerajaan Islam Demak, kerajaan Hindu Pajajaran masih berkuasa. Jadi Apostle dia membina pakatan untuk mengukuhkan kedudukan dia di Melaka. Ini adalah pakatan strategik. Di samping membina pakatan dengan siap di sebelah utara. Apabila Apostle dia membina pangkalan di Jawa Barat, di Sunda Kelapa, ibu negaranya bernama Sunda Kelapa, maka ianya disambut oleh umat Islam di Jawa. Pimpinan umat Islam ketika itu Wali Songo, biasa dengarkan Wali Songo. Wali Songo ini dikaitkan dengan keramat biasanya, terbang-terbang dan ini perlu dirubah. Mereka ini adalah ulama-ulama mujahidin, bukannya ulama-ulama keramat. Mereka telah bersyuruh